Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bertemu dengan Cikgu Surayah binti Ismail daripada SMK Seri Kampar. Cikgu akan bersama-sama kamu akan melihat soalan-soalan yang berkaitan dengan tajuk 10.3 Sejarah Tingkatan 4 iaitu Detik Pemasyuran Kemerdekaan Negara. Jom kita tengok. Baiklah, sekarang kita perhalusi pula tajuk ini. Iaitu tajuk ini bermula pada tema pembinaan negara, tajuk 11, Kemerdekaan Persatuan Tanah Melayu, standard kandungan 11.4, Pemasyuran Tanah Melayu 1957. Iaitu daripada tajuk Sejarah Tingkatan 4, bab 10, Pemasyuran Kemerdekaan 10.3 ya, cikgu bentangkan di sini tentang tajuk 10.3 Detik Pemasyuran Kemerdekaan Negara ya, iaitu detik yang berlaku pada pukul 12.30 malam. Peristiwa bersejarah yang berlaku di Stadium Merdeka. Awak boleh merujuk buku teks, muka surat 238 hingga 241 untuk melihat dengan lebih lanjut tentang subtajuk ini. Sukatan pelajaran tajuk ini meminta kita supaya dapat menghuraikan detik-detik pemasyuran kemerdekaan. Bagaimana kamu dapat menjawab sekiranya soalan meminta kamu menghuraikan detik-detik pemasyuran kemerdekaan. Jadi, fakta-fakta di situ kamu perlu kuasai bagaimana peristiwa itu berlaku, susun galurnya dan perjalanannya. Kemudian jika untuk soalan kebat, anda dikehendaki untuk menghuraikan kepentingan mengekalkan kedaulatan negara. Apakah kesan sekiranya kedaulatan negara kita tidak dikekalkan? Apakah pula, mungkin soalan akan bertanya, apakah pula peranan anda sebagai pelajar ataupun generasi akan datang untuk mengekalkan kedaulatan negara? Bagaimana kedaulatan negara dapat dikekalkan dan kepentingannya untuk masa hadapan negara. Kita akan melihat soalan kebat ini dengan lebih lanjut ya. Objektif bagi tajuk ini, kita akan melihat bagaimana membuat kronologi detik-detik pemasyuran kemerdekaan. Itu yang saya kaitkan tadi dengan detik peristiwa ini. Kemudian menceritakan peristiwa yang berlaku di Stadium Merdeka. Apa yang berlaku? Bermula daripada pukul berapa sehinggalah dilaungkan laungan kemerdekaan itu. Dan untuk soalan kebatnya, anda akan diminta untuk menjelaskan kepentingan mengekalkan kedaulatan negara ya. Jadi di sini kita akan melihat cikgu akan memberi satu soalan berkaitan dengan soalan kebat untuk bagaimana kamu hendak menjawab dan apakah satu konsep yang istimewa yang boleh kamu guna pakai untuk menjawab soalan kebat berkaitan dengan subtopik ini. Baiklah, sekarang kita lihat bagaimana contoh soalan yang berkaitan dengan subtopik 10.3 ini ya. Cikgu bagi satu contoh soalan esei, iaitu soalan penuh 20 markah dengan 3 pecahan. Soalan A, jelaskan peristiwa yang berlaku sepanjang detik pemasyuran kemerdekaan. Itu soalan fakta ya. Kemudian soalan B, pada tanggal 31 Ogos setiap tahun sambutan kemerdekaan negara diraikan. Terangkan kepentingan sambutan tersebut. Ya, itu satu soalan lagi iaitu 6 markah, pecahan B. Pecahan C pula, jelaskan peranan anda sebagai generasi muda hari ini dalam mengekalkan kedaulatan dan kemerdekaan tanah air kita daripada diganggu-gugat kuasa asing. 8 markah. Ya. Soalan tanya, jelaskan peranan anda sebagai generasi muda. Jadi bila dia tanya peranan anda, nanti kita tukar kepada peranan
saya di dalam mengekalkan kedaulatan negara dan kemerdekaan tanah air. Apa peranan kamu untuk mengekalkan kedaulatan dan kemerdekaan tanah air daripada diganggu gugat oleh kuasa asing? Ya, 8 markah soalan kebat. Macam mana nak jawab ni? Mari kita lihat. Cikgu ada satu konsep yang boleh guna pakai untuk memudahkan kamu menjawab soalan kebat ini, dan moga-moga dengan menggunakan konsep ini kamu akan memperoleh markah penuh, insya-Allah. Baiklah, di kesempatan ini cikgu nak memperkenalkan kepada kamu tentang konsep IPTAS. Apa itu konsep IPTAS? I, P, T, A dan S. Ada 5 ya. Okey. Dengan menggunakan konsep ini, saya harap kamu dapat menjawab soalan kebat dengan lebih teratur dan sistematik, dan akhirnya kamu akan mendapat jawapan kamu yang boleh memperoleh markah yang lebih baik. Ya, apa itu konsep IPTAS? Cikgu perkenalkan di sini. Mungkin ada pelajar-pelajar yang dah tahu, tapi cikgu nak refresh semula. IPTAS kita adalah singkatan bagi kamu melihat nilai-nilai yang terkandung daripada setiap perkataan huruf yang cikgu perkenalkan. I mungkin boleh kita kaitkan dengan ilmu, inovatif, ikhlas. Ada yang lain, kamu boleh cari ya. P pula kita kaitkan dengan perpaduan, pandangan jauh, ataupun perkataan lain optimis ya, tapi kita sebab ambil P tadi, pandangan jauh. Prihatin, nilai prihatin, patuh, penyayang, proaktif ya, proaktif. Kemudian T yang ketiganya iaitu T bagi konsep IPTAS ni, iaitu T kita mungkin dapat perkataan nilai tanggungjawab, taat, tekun, apa lagi? Toleransi, tabah, mungkin lain-lain kami boleh senaraikan dan tambah lagi ya. Kemudian A, apa peranan A? A kita kaitkan dengan perkataan amanah, aman, akur dan adil ya. Kemudian yang terakhir kita gunakan S, iaitu sabar, sayang ya, sopan santun. Mungkin kamu boleh cari lebih banyak, tapi cikgu letakkan di sini konsep IPTAS, yang mana konsep IPTAS ini membantu kamu untuk menjawab soalan dengan lebih sistematik ya. Okey, kita lihat contoh bagaimana perkataan daripada IPTAS ini, konsep IPTAS ini boleh diguna pakai untuk menjawab soalan kebat tadi. Jom kita tengok. Baik, kita kembali kepada soalan tadi dan kita kaitkan dengan konsep IPTAS. Lihat, apabila kita menggunakan konsep IPTAS dan apabila mendapat kertas soalan, kamu dengan cepat boleh merangka jawapan ya. Apabila setelah membaca soalan, boleh merangka jawapan dengan menggunakan konsep IPTAS. Iaitu dah baca tadi soalan meminta kamu jelaskan peranan anda sebagai generasi muda dalam mengekalkan kedaulatan dan kemerdekaan tanah air. Jadi terus buat rangka di tepi tu dengan menggunakan konsep IPTAS. Letak IPTAS, kemudian lihat markah. Markah sana berapa? 8 markah. Jadi kita cuba letakkan seberapa banyak konsep IPTAS, perkataan daripada konsep IPTAS yang boleh diletakkan dalam menjawab soalan ini. I kita letakkan dengan ilmu 1. P kita kaitkan dengan perpaduan, prihatin. Sudah ada 3 di sana. T kita kaitkan dengan tanggungjawab, toleransi. Kemudian A kita kaitkan dengan aman, adil. Kemudian S, konsep IPTAS yang terakhir, kita kaitkan dengan sayang dan sabar. Jadi ada berapa sana? Ilmu, perpaduan, prihatin, tanggungjawab, toleransi, aman, adil, sayang, sabar. Kita ada 9. Tapi macam mana kita nak olah ayat? Kamu semua sudah tahu kan? Jadi kaitkan ayat dengan konsep IPTAS ini dengan jawapan kamu. Jom kita lihat macam mana contoh ada pelajar buat ni. Mungkin contoh ini boleh menjadi panduan untuk kamu. Jom.
Okey, kita tengok contoh jawapan bagi soalan kebat tadi ya. Jelaskan peranan anda sebagai generasi muda hari ini dalam mengekalkan kedaulatan dan kemerdekaan tanah air kita daripada diganggu gugat kuasa asing. 8 markah. Macam mana guna konsep ITAS tadi? Kita tengok contoh jawapan ni. Peranan saya sebagai generasi muda dalam mengekalkan kedaulatan dan kemerdekaan tanah air. Tengok dimulakan dengan kehendak soalan. Ayat pertamanya, ialah saya perlu, dia dah tukarkan kata ganti nama anda kepada saya. Betul dah tu nak menjawab soalan. Saya perlu berilmu dalam segala bidang. Berilmu, ilmu, ITAS. I yang pertama, 1 markah, ilmu dalam segala bidang agar negara dapat melahirkan kepakaran sendiri dan tidak bergantung kepada kepakaran asing. Ya, 1 markah di sana, berilmu. Dibuat perenggan kedua pula jawapannya. Selain itu, saya sebagai rakyat mengutamakan perpaduan. Perpaduan menjadi kepada P kan? Konsep tadi P, perpaduan, mengutamakan perpaduan agar keamanan negara kukuh. Seterusnya, kemakmuran negara dicapai. Ada berapa di sana? Mengutamakan perpaduan dan keamanan. Ada 1 lagi di sana ya. Menggunakan konsep ITAS. P dan A. Justru itu saya akan menjadi warga yang prihatin, iaitu akan saling membantu agar tiada kepincangan dalam masyarakat. Prihatin. Gunakan perkataan prihatin di sana. Itu peranan dia sebagai generasi muda bagi mengekalkan kedaulatan negara. Prihatin. Ya, yang keempat. Contohnya, masalah seperti kemiskinan yang akan membawa contohnya masalah seperti kemiskinan yang akan membawa dan memberi peluang kepada kuasa asing melihat kelemahan negara kita. Ya, disertakan contoh di sana. Dapat 1 markah lagi ya, dengan menyertakan contoh. Selain itu, memupuk sikap bertanggungjawab, mempertahankan kedaulatan negara akan membantu negara kita terus kekal berdaulat. Yang kelima, ITAS yang gunakan bertanggungjawab. Selain itu, sikap saling bertoleransi penting agar kepelbagaian sumber ekonomi dapat dirancang bersama-sama tanpa perbalahan kaum. Itu peranannya yang ke-6, bertoleransi, daripada ITAS yang tengah-tengah T, toleransi dan tanggungjawab untuk 5 dan C yang untuk markah yang kelima dan ke-6. Seterusnya, saya akan memilih wakil rakyat yang amanah. ITAS A ya. Amanah dalam mentadbir negara agar negara kekal stabil, mempunyai ciri kepimpinan yang adil dalam membuat keputusan penting agar tiada kaum yang teraniaya dalam arus pembangunan. Adil, amanah dan adil, gunakan konsep ITAS. Akhir sekali, memupuk sikap sabar menghadapi cabaran seperti tidak mudah melata apabila timbul isu perkauman. Kesimpulannya, rakyat yang sayang akan kedaulatan negara pasti akan menjadikan negara terus maju dan kekal berdaulat. Ya, bagaimana menggunakan teknik ITAS? Jawapan dilihat dengan lebih teratur, dapat disusun dan pelajar akan melihat tak akan muncul jawapan yang berulang, insya-Allah. Baik, sekian daripada Cikgu Su. Semoga video yang dihasilkan ini dapat memberi manfaat kepada kamu semua dan semoga kamu semua beroleh kecemerlangan untuk SPM yang akan kamu hadapi. Bye. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Bye.